Selamat sejahtera kami ucapkan kepada Encik Muhammad Azizul serta rakan sekalian. Kami dari kumpulan 9 akan membentangkan tajuk fungsi kerajaan, iaitu fungsi yang hanya kerajaan boleh laksanakan. Kerajaan merupakan badan yang mempunyai keupayaan untuk menuliskan undang-undang, menguatkuasakannya dan mentadbirnya untuk mentadbir wilayah, penduduk ataupun kedua-duanya. Bentuk kerajaan yang dilaksanakan adalah seperti demokrasi langsung, komunisme, monarki, dan sebagainya. Sebagai contoh, di negara kita sendiri, Malaysia merupakan negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Tadbir urus korporat merupakan garis panduan, peraturan dan prosedur yang mengarah dan mengawal firma di samping memerlukan keseimbangan antara keperluan semua pihak berkepentingan syarikat yang mengutamakan 3 teras iaitu keselamatan, accountability dan juga ketulusan. Bahagian seterusnya akan dibentangkan oleh pembentang seterusnya. Dari segi ekonomi, iaitu perswastaan. Dasar perswastaan diperkenalkan sebagai dasar negara pada tahun 1983. Tujuan dasar ini diperkenalkan adalah untuk membantu kerajaan bagi mengurangkan beban kewangan negara. Pekerjaan pihak kerajaan dalam membangunkan sektor awam seperti sektor kesehatan dan infrastruktur seperti jalan raya, lapangan terbang, dan sebagainya pada masa lalu adalah sangat tinggi dan kadar pulangan balik kepada pihak kerajaan adalah sangat rendah dan lambat. Seterusnya, untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti. Perswastaan sektor awam dapat memberi peluang yang lebih baik kepada sektor swasta dan perkhidmatan dapat dipertingkatkan dengan lebih baik, iaitu mampu mengubah sikap dan pemikiran yang lebih positif dalam kalangan kaki tangan sektor swasta untuk membantu meningkatkan kecekapan dan produktiviti. Selain itu, untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi, dasar ini akan memberikan inisiatif kepada sektor swasta untuk memperoleh aset yang dapat menjadikan sektor ini memperoleh keuntungan, iaitu projek pembangunan akan diberikan kepada sektor swasta bagi mengurangkan kekangan kewangan kerajaan. Contoh perswastaan sektor awam ialah Telekom Malaysia Berhad yang diswastakan pada 12 Oktober 1984, Sarawak Energy Berhad yang diswastakan pada tahun 2005, Malaysia Airport Berhad yang diswastakan pada tahun 1991, dan sebagainya. Seterusnya, kerajaan juga berfungsi untuk mengawal kesan inflasi dunia kepada negara dan rakyat dengan melaksanakan subsidi serta kawalan harga barangan. Seperti yang dinyatakan, subsidi terbahagi kepada 3 bentuk iaitu subsidi barang, subsidi tunai dan subsidi pukal. Di mana subsidi barang dan subsidi tunai hanya diberikan secara langsung kepada kumpulan yang telah ditetapkan, manakala subsidi pukal pula akan dirasai oleh semua lapisan masyarakat termasuk memberi manfaat kepada golongan bukan warga negara apabila mereka membeli barangan seperti beras, minyak masak, tepung dan petrol RON95. Buktinya, sebanyak RM77.3 bilion telah ditanggung oleh kerajaan pada tahun lepas dengan tujuan untuk menstabilkan harga barang serta mengelakkan peningkatan kadar inflasi di Malaysia melonjak sehingga 11.4% kerana banyak negara di seluruh dunia juga menyaksikan kadar inflasi kerana mereka meningkat selepas harga input pengeluaran dan bahan api meningkat. Ini menjelaskan bahawa pelaksanaan subsidi adalah penting dalam menstabilkan ekonomi di negara kita. Peranan kerajaan dari aspek politik ialah dasar awam. Kerajaan berperanan dalam mewujudkan dasar awam kerana ia merupakan struktur politik dan sosial negara yang memberi tuntuan dan keperluan masa depan. Selain daripada itu, peranan kerajaan juga untuk mempertimbangkan pelbagai kumpulan etnik di Malaysia serta keakraban sistem sosial dan politik. Tambahan lagi, dasar awam adalah kompleks kerana ia memerlukan pelbagai pihak yang berkepentingan di sepanjang proses untuk mendapatkan keputusan. Terdapat 3 gabungan proses dasar awam yang telah diwujudkan. Pertamanya ialah memerlukan saluran politik di mana dasar itu dimulakan melalui arahan kabinet atau melalui sasaran beberapa parti politik yang merintah. Kedua, melalui proses pentadbiran di peringkat kementerian dan ketiga, melalui gabungan kedua-dua proses melalui pendekatan atau interaksi bersepadu. Oleh itu, kerajaan Malaysia memerlukan sokongan dan persetujuan dari segala pihak untuk membawa pembangunan sosio-ekonomik melalui pelaksanaan dasar awam. Pembentang seterusnya Saudari Kila. Seterusnya ialah perundangan.
Kerajaan mempunyai kuasa dalam menggubal akta atau undang-undang. Hal ini dikatakan demikian kerana akta dibina untuk panduan umum dalam pentadbiran negara termasuklah tadbir urus korporat. Contoh akta tadbir urus korporat yang telah digubal di Malaysia ialah Akta Syarikat 2016, Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 dan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2017. Dengan adanya akta ini, tadbir urus dapat dilaksanakan dengan lancar. Hal ini juga dapat menyelesaikan konflik antara syarikat dan menyumbang kepada kejayaan setiap firma di negara ini. Seterusnya adalah peranan kerajaan dari aspek sosial iaitu pendidikan. Pihak kerajaan berperanan dalam mewujudkan satu sistem persekolahan dari pelbagai peringkat yang mempunyai satu aras piawaian yang sama iaitu keseragaman kurikulum dan ko-kurikulum serta jenis sijil pengiktirafan yang sama. Yang kedua adalah menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran bahasa kaum-kaum utama di negara ini pada peringkat sekolah rendah dan menengah sebagai satu mata pelajaran yang perlu diambil oleh semua pelajar seperti bahasa Iban dan bahasa Cina. Seterusnya adalah memberi tumpuan yang sewajarnya terhadap pembelajaran mengenai sejarah negara dalam kurikulum supaya dapat memberikan pengetahuan yang mencukupi kepada generasi muda pada masa kini untuk memahami dan mengetahui sejarah negara kita. Dan yang keempat adalah pendidikan dan aktiviti kurikulum di sekolah juga perlulah menerapkan nilai-nilai yang mendukung kepada pencapaian perpaduan termasuklah kesejahteraan, bertolak ansur dan saling menghormati antara kaum dan agama. Kerajaan memainkan peranan penting dalam penggunaan tenaga manusia di negara ini dalam menguruskan isu diskriminasi sumber tenaga kerja. Oleh itu, kerajaan perlu menerima pakai cadangan mewujudkan satu akta khas mencegah isu ini daripada berlaku. Perkara ini adalah tanggungjawab sosial kerajaan kepada rakyatnya kerana ia akan membantu menghalang majikan di negara ini daripada mengamalkan sikap berat sebelah terhadap pekerja mereka. Secara tidak langsung, langkah penguatkuasaan ini boleh dilaksanakan dengan pantas dan cekap untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja. Semua majikan sama ada swasta maupun kerajaan hendaklah memastikan bahawa sebarang faktor seperti kaum, agama, jantina dan budaya tidak mempengaruhi pelantikan jawatan. Oleh itu, dengan adanya dasar dan program yang telah dirancang, ia dapat memupuk semangat solidariti di kalangan kaki tangannya dan mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Kesimpulannya, kerajaan memainkan peranan yang sangat penting dalam pentadbiran negara. Pelbagai faktor seperti faktor ekonomi, politik dan sosial telah diterapkan dalam pentadbiran. Kerajaan agar dapat mengimbangi sesebuah pengurusan untuk bergerak dengan lebih stabil. Pelaksanaan tadbir urus negara, kerajaan yang baik akan memberikan kesan positif kepada sesebuah negara dan dapat membina sebuah pentadbiran yang teguh serta berintegriti. Tadbir urus negara yang baik juga perlu dilaksanakan agar semua kebajikan rakyat terjamin demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Tanpa pengurusan kerajaan yang sistematik, sesebuah institusi maupun organisasi akan runtuh atas faktor pengurusan yang kurang efisien dan kurang persefahaman dalam sesebuah tadbir urus negara. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.